Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan proposal produk kami iaitu beg pasaraya guna semula atau G-Bag. Ini adalah nama ahli kumpulan 6. Yang pertama adalah pengenalan. Walaupun kita semula dan mengurangkan sisa mempunyai manfaat kewangan dan alam sekitar yang jelas, ramai rakyat Malaysia masih kurang kesedaran dan kefahaman tentang kepentingan amalan ini. 36% daripada responden mengaku membuang beg plastik selepas hanya sekali penggunaan. Penggunaan beg plastik secara berlebihan adalah penyumbang besar kepada penjanaan sisa dan pencemaran alam sekitar. Beg plastik boleh mengambil masa ratusan tahun untuk mereput dan membebaskan bahan kimia berbahaya ke alam sekitar. Sebagai contoh, di China, pasaraya telah melarang penggunaan beg plastik sama sekali, memaksa individu untuk menggunakan beg boleh guna semula. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mesti memahami bahawa pelepasan sisa yang betul bukan sekadar untuk menjimatkan wang, tetapi juga tentang memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Kita mesti mengambil langkah untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang kepentingan amalan ini dan mengurangkan penggunaan beg plastik dan produk berbahaya kepada alam sekitar. Nama produk yang dilaksanakan oleh kumpulan kami ialah G-Bag. G-Bag ialah produk hijau yang berasaskan jeans kita semula. Memandangkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia tentang penggunaan beg plastik secara berlebihan semakin membimbangkan. Ini memberi idea kepada kami untuk menghasilkan beg yang boleh menggantikan beg plastik yang boleh digunakan oleh individu semasa membeli belah bekalan di dapur. Rasional produk G-Bag yang dihasilkan oleh kumpulan kami telah memainkan peranan tertentu dalam merealisasikan matlamat ke-12 Pembangunan Mapan atau SDG, iaitu memastikan penggunaan sumber yang optimal, meningkatkan kecekapan tenaga, infrastruktur mapan, menyampaikan perkhidmatan asas dan memastikan kualiti hidup yang lebih baik untuk semua. Menampilkan produk yang diperbuat daripada bahan kita semula iaitu seluar jeans lama yang tidak digunakan lagi. Penggunaan mesra alam untuk mengurangkan jumlah sisa dan meminimumkan penggunaan sisa dan memaksimumkan penggunaan semula sisa adalah penting kepada konsep ekonomi berkeliling. Seterusnya adalah latar belakang produk. Yang pertama adalah matlamat penghasilan produk. Objektif bagi penghasilan produk ini ialah yang pertama mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Yang kedua adalah meningkatkan kualiti alam sekitar dan yang ketiga adalah memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya penghasilan plastik berlebihan. Yang kedua adalah strategi bagi setiap matlamat. Yang pertama adalah menggunakan kain-kain terpakai dan bahan terbuang. Yang kedua adalah mengurangkan pencemaran iaitu kilang. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan plastik seperti penutup botol dan butang baju. Seterusnya, 2.3 taktik bagi setiap strategi. Penyelidikan yang teliti sangat ditetat beratkan berdasarkan sumber risalah utama. Teks yang padat, ringkas dan mudah difahami. Membuat produk yang dapat menyelesaikan masalah klien. Yang pertama, penyediaan bahan. Menyediakan bahan dan mengumpulkan bahan yang digunakan untuk membuat G-Bag. Menyediakan seluar jeans, benang, butang, penutup botol dan gam panas. Yang kedua, pembuatan video. Menyediakan sebuah video semasa membuat G-Bag. Terdapat juga langkah-langkah pembuatan G-Bag dan responden dapat mengetahui proses yang dilakukan bagi menghasilkan produk. Penyediaan pamflet. Menyediakan risalah mengenai produk kami secara ringkas dan padat. Memberi kesedaran tentang penggunaan barang. Langkah-langkah pembuatan G-Bag menarik minat responden. Yang keempat, penyediaan borang soal selidik. Borang ini amat penting supaya kami dapat mengetahui maklum balas produk dari pelbagai aspek.
Setelah itu dapat mengetahui penerimaan masyarakat terhadap produk yang kami hasilkan. Ini kita pergi kepada jadual pelaksanaan. Pada 26 Oktober 2022, kami mengenal pasti projek, dan pada 27 Oktober 2022, kami pemilihan projek, mengumpul maklumat projek, menyimak draft yang dikumpul dan juga mendapatkan kelulusan projek. Dan pada 28 November 2022, kami membuat flowchart, dan daripada 24 Disember 2022, kami membuat penyediaan projek, dan pada 8 Januari 2023, kami membuat pamphlet projek. Dan pada 22 Januari 2023, kami menyediakan borang soal sidik dan mengumpul data. Dan pada 23 Januari 2023, kami menyediakan kertas kerja. Kelas 1 mengenal pasti projek. Pertama sekali, kami mengenal pasti semua perkara dan peralatan yang dikehendaki dan diperlukan untuk menghasilkan produk kami. Kami memudahkan perbincangan kami dengan memilih untuk membuat projek lestari ataupun mengadakan kempen mengenai pencemaran yang berluasa di Malaysia. Seterusnya, kami berbincang di antara kami untuk memutuskan untuk menghasilkan projek lestari yang merupakan pemilihan tepat bagi tugasan kami dan mudah untuk yang dihasilkan. Untuk langkah 2 iaitu pemilihan projek, G-Bag merupakan nama bagi projek lestari kami. Segala maklumat tentang penyediaan beg pasaraya guna semula ini mula dikumpul. Antara bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan G-Bag ialah sebuah jim, butang baju, benang, penutup botol, piston gam panas dan poket seluar. Langkah ketiga iaitu mendapat kelulusan meneruskan projek. Kami telah mendapat kelulusan daripada pensyarah kami mengenai ID beg pasaraya guna semula. Seterusnya, kami meneruskan dengan menyediakan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyediakan projek G-Bag. Ketua kumpulan membagikan tugasan secara adil kepada semua anggota kami. Antara tugasannya ialah menyediakan borang soal sidik, flowchart dan pamphlet kepada orang awam mengenai projek lestari kami untuk memahami produk yang ditawarkan secara terperinci. Pamphlet pula dibuat dengan corak dan maklumat menarik serta isi kandungan yang sangat jelas dan mudah difahami. Seterusnya ialah anggaran belanjawan hijau. Bahan yang pertama ialah seluar jeans. Harga input tiada, kos produk juga tiada. Ianya merupakan bahan guna semula. Seterusnya ialah butang baju. Harga input RM2, kos produk juga RM2. Sebuah G-bag hanya memerlukan 20 biji butang baju. Seterusnya ialah benang. Harga input RM1.20, kos produk RM40. Boleh digunakan untuk menghasilkan 3 buah G-bag. Seterusnya ialah penutup botol. Harga input tiada, kos produk juga tiada. Ianya merupakan bahan guna semula. Seterusnya ialah pistol gam panas. Harga input RM50, kos produk ialah RM10. Ianya digunakan untuk menghasilkan 5 buah G-bag. Seterusnya ialah poket seluar. Harga input tiada, kos produk juga tiada. Ianya juga merupakan bahan guna semula. Total kos produk ialah RM3.70 dan harga beg untuk seunit ialah RM2.50. Seterusnya, responden yang akan mendapat manfaat daripada produk ini. Pertama, alternatif beg yang mudah dibawa dan kukuh. Beg pasaraya guna semula ini mempunyai daya ketahanan yang boleh menampung barang seperti barangan dapur, kelengkapan dapur dan bahan basah. Beg pasaraya guna semula ini tidak mudah rosak kerana setiap bahan yang digunakan adalah bermutu walaupun menggunakan jeans terpakai. Seterusnya, menjimatkan kos. Penggunaan G-bag ini dapat menjimatkan perbelanjaan mereka kerana beg pasaraya guna semula ini sangat murah dan tidak memerlukan modal yang banyak untuk menghasilkannya. Setiap penghasilan G-bag ini amatlah mudah kerana hanya menggunakan bahan-bahan asas seperti jeans terpakai dan bahan kita semula seperti butang dan penutup botol. Hal ini sangat menjimatkan perbelanjaan kepada sesiapa yang mempunyai G-bag ini. Seterusnya, penjimatan ruang. G-bag ini mempunyai poket yang diperbuat daripada poket seluar jeans. Mempunyai ruang yang boleh diisi dengan pelbagai barangan seperti kunci, kad ATM, dompet dan telefon. G-bag ini boleh diletakkan di mana-mana sahaja. Tidak memerlukan ruang yang besar untuk ditempatkannya dan boleh dilipat dengan mudah. Seterusnya, meningkatkan amalan guna semula. Rakyat Malaysia perlu mengamalkan amalan guna semula
agar kita terdiri daripada golongan yang dapat menyelamatkan alam sekitar yang sekarang ini penuh dengan pelbagai jenis pencemaran daripada pelbagai aspek. Kita juga dapat meningkatkan kualiti hidup setiap individu dalam kalangan masyarakat Malaysia dan menjaga kebersihan penduduk setempat. 3.4 Perancangan mendapatkan maklum balas keberkesanan produk daripada percubaan penggunaan produk oleh responden. Langkah 1. Mengenal pasti responden. Langkah 2. Memperkenalkan diri kepada responden. Langkah 3. Menerangkan GBAG menggunakan pamflet kepada responden. Langkah 4. Menonton video penyediaan GBAG dan menerangkan cara penyediaan dilaksanakan kepada responden. Langkah 5. Responden diminta untuk menjawab borang soal selidik tentang GBAG. Seterusnya, analisis kajian. 4.1 bahagian A, maklumat peribadi. Raja 1 menunjukkan pie chart umur responden. Dapatan hasil kajian ke atas 15 orang responden yang mengisi borang soal selidik. Seramai 14 orang responden iaitu sebanyak 93.3% daripada jumlah keseluruhan responden berumur dari 18 hingga 25 tahun. Terdapat 6.7% iaitu seramai 1 orang responden berumur dari 51 hingga 60 tahun. Rajah 2 ini menunjukkan jantina responden. Dapatan hasil kajian soal selidik mendapati bahawa 60% orang responden iaitu seramai 9 orang adalah perempuan, manakala selebihnya sebanyak 40% iaitu seramai 6 orang adalah lelaki. Rajah 3 menunjukkan status responden. Daripada rajah di atas, didapati bahawa responden yang berstatus bujang adalah seramai 93.3%, mewakili 14 orang, manakala sebanyak 6.7% daripada keseluruhan responden, iaitu seramai 1 orang responden telah berkahwin. Rajah 4 menunjukkan pekerjaan responden. Carta pie di atas menunjukkan bahawa 93.3% responden yang mewakili 14 orang merupakan seorang pelajar. Seterusnya, 6.7% iaitu seramai 1 orang responden tidak bekerja. Berikut merupakan rajah 5 iaitu anggaran pendapatan. Daripada hasil kajian soal selidik, sebanyak 15 orang responden mewakili 100% mempunyai pendapatan sebanyak kurang daripada 2,500. Seterusnya kita pergi kepada bahagian B iaitu 4.2 persepsi masyarakat terhadap penggunaan GBAG guna semula. Kita pergi kepada rajah 6 iaitu peratusan orang yang pernah menggunakan GBAG. Berdasarkan rajah di atas, seramai 8 orang responden mewakili 53.3% daripada jumlah keseluruhan memilih setuju bahawa mereka pernah menggunakan GBAG, manakala selebihnya iaitu 46.7% iaitu seramai 7 orang memilih tidak setuju untuk menunjukkan bahawa mereka tidak pernah menggunakan GBAG. Seterusnya rajah 7 iaitu berapa peratusan responden berpendapat GBAG amat sesuai untuk dijadikan sebagai grocery bag. Daripada rajah tersebut dapat disimpulkan bahawa 100% iaitu keseluruhan 15 orang responden bersetuju dengan penyertaan yang GBAG amatlah selesa untuk dipakai. Seterusnya rajah 8 iaitu peratusan harga GBAG yang telah dilihat atau dibeli di pasaran. Hasil kajian soal selidik mendapati bahawa harga GBAG berharga RM5 mempunyai peratusan sebanyak 40% bersamaan dengan 6 orang responden. Diikuti dengan 33.3% mewakili 5 orang yang telah membuat GBAG sendiri. Seterusnya terdapat responden yang melibatkan peratusan sebanyak 13.3% mewakili 2 orang responden iaitu mereka membeli GBAG pada harga RM20 dan baki 2 orang tersebut mewakili 13.3% pula telah membeli beg guna semula pada harga lebih daripada RM20. Terusnya rajah 9 mengenai responden yang tidak kisah membayar untuk GBAG selain daripada beg yang sedia ada. Daripada rajah di atas kita dapati terdapat 15 orang responden mewakili 100% yang setuju bahawa mereka tidak kisah untuk membayar GBAG daripada beg yang sedia ada. Seterusnya rajah 10 iaitu peratusan yang menyokong kempen penggunaan bahan semula.
Rada 10 di atas menunjukkan bahawa 100% responden yang mewakili 15 orang responden bersetuju bahawa mereka menyokong kempen penggunaan bahan semula barangan terpakai yang terdapat di rumah ataupun di mana-mana sahaja. 4.3 bahagian C, pandangan responden mengenai produk. Berdasarkan rajah di atas, pihak kami telah membekalkan 6 soalan khusus sebagai soalan ke-6 untuk mendapatkan pandangan responden mengenai produk G-Bag dengan menggunakan skala Likert bagi soalan tersebut. Bagi soalan pertama, majoriti responden telah bersetuju bahawa pembuatan G-Bag guna semula ini mampu mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Seterusnya, responden telah menjawab sangat bersetuju dan setuju pada soalan yang menyatakan bahawa proses pembuatan G-Bag mudah difahami dan mudah disediakan. Responden agak kurang bersetuju dengan menjawab jawapan tidak pasti seramai 2 orang, manakala 4 orang menjawab tidak setuju bahawa pembuatan G-Bag ini tidak mengambil masa yang lama. Namun demikian, 9 orang bersetuju bahawa pembuatan G-Bag tidak mengambil masa yang lama. Selain itu, majoriti responden telah sangat bersetuju bahawa kos pembuatan G-Bag adalah murah kerana setiap individu yang membeli beg ini dapat menjimatkan wang mereka sebanyak 50%. Di samping itu, majoriti responden bersetuju bahawa bahan untuk membuat G-Bag mudah didapati, dan akhir sekali, semua daripada responden bersetuju bahawa G-Bag boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Untuk rajah 12, pembuatan G-Bag guna semula di masa hadapan. Daripada rajah di atas, didapati bahawa 13 orang responden mewakili 86.7% daripada keseluruhannya berminat untuk menggunakan G-Bag di masa hadapan, manakala 2 orang mewakili 13.3% tidak berminat untuk menggunakannya. Bagi rajah 13, G-Bag guna semula mudah dibuat dan dapat meningkatkan amalan guna semula. Rajah di atas menunjukkan bahawa 100% responden iaitu seramai 15 orang bersetuju bahawa G-Bag guna semula mudah dibuat dan dapat meningkatkan amalan guna semula. Seterusnya, rajah 14, pemahaman mengenai produk alternatif. Berdasarkan rajah 14 di atas, sebanyak 53.3% daripada jumlah keseluruhan responden yang mewakili 8 orang mempunyai 90% hingga 100% pemahaman terhadap G-Bag ini, manakala 20% responden iaitu 3 orang mempunyai pemahaman sebanyak 80% hingga 89%, dan akhir sekali 26.7% daripada rajah di atas iaitu 4 orang responden mempunyai 70% hingga 79% pemahaman. Dan terakhir, kesimpulan. Projek G-Bag ini telah berjaya disiapkan dengan jayanya berdasarkan pelbagai ciri-ciri yang telah dikaji selidik sebelum ianya dihasilkan. Projek ini dijalankan sepanjang semester kami berlangsung mengikut susunan atur yang telah ditetapkan dengan menyiapkan mengikut fasa-fasa tertentu berserta hasil perbincangan dengan pensyarah demi mengelakkan kesilapan. Dengan itu, kami dapat menyimpulkan bahawa projek ini dapat memberikan impak yang besar terhadap masyarakat tentang alam sekitar. Di samping ianya dapat memberi galakan kepada masyarakat agar menggunakan barang yang boleh diguna semula, mengurangkan pencemaran dan bencana alam yang berpunca daripada sampah, meningkatkan gaya hidup dan kebersihan masyarakat serta mengurangkan isu lambakan sampah yang semakin berleluasa. Melalui penghasilan G-Bag yang menggunakan bahan terpakai seperti seluar jeans terpakai sebagai bahan utama. Di samping itu, seluar jeans terpakai juga boleh digunakan untuk kegunaan lain seperti membuat apron, kotak pensel dan banyak lagi. Seharusnya, penghasilan beg seberguna yang sememangnya merupakan beg yang disarankan untuk dibeli bagi memastikan keselesaan ketika membeli belah. Sejajar dengan itu, produk ini juga harus dikomersialkan dengan lebih meluas di pasaran kerana penciptaan G-Bag ini tidak memerlukan kos yang tinggi dan bahan penghasilannya amat mudah diperolehi.
Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan menggunakan borang soal seredit berkenaan GVAC ini, seramai 15 orang responden berjaya diperolehi bagi memberikan maklum balas pandangan mereka terhadap produk kami. Kebanyakan responden telah memberikan komen yang positif dan segelintir responden yang sangat berpuas hati dan memuji kami atas projek yang kami lakukan ini. Segelintir daripada mereka juga kurang kesedaran terhadap kepentingan penggunaan barang terpakai terhadap kehidupan seharian dan melibatkan diri dalam proses soal seredit. Mereka telah mendapati bahawa amatlah mudah untuk menggunakan semula barangan yang ada di rumah yang masih boleh digunakan lagi. Terdapat juga responden yang mengemukakan bahawa ini sangat bernas disebabkan ianya boleh menjimatkan wang serta mengurangkan penggunaan plastik yang sukar untuk dilupuskan. Akhir sekali, kami dapat menyimpulkan bahawa projek GVAC ini berjaya memberikan kesedaran terhadap masyarakat bahawa penggunaan bahan terpakai adalah sangat efektif terhadap persekitaran kita serta menjamin kebersihan dan kelestarian alam sekitar di negara kita. Itu sahaja daripada program kami. Terima kasih.